Salam sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita masih belajar unit 11. Cuma pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita merancang majlis kerajaan. Bagaimana kita merancang majlis kerajaan. Contohnya seperti hari jadi. Okay, baik, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui perancangan mengadakan satu majlis hari jadi di rumah menggunakan ayat yang gramatis. Manakala kriteria kejayaan yang kita ingin capai pada hari ini adalah, jadi pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan perancangan mengadakan satu majlis hari jadi di rumah menggunakan ayat yang gramatis. Baik, jadi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu video sambutan hari jadi yang cikgu tunjukkan di sini ya. Selamat hari jadi buat UPT kita. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Hari sayang UPT. Selamat hari jadi. Okey, baik, jadi tadi kita sudah lihat rakaman yang cikgu tunjukkan tu ya. So di dalam rakaman video kita lihat tadi, kita lihat ada tetamu di sana, ada perhiasan dibuat, ada kek hari jadi. Jadi semua itu adalah perkara-perkara yang kita perlu ambil kira apabila kita ingin membuat sesuatu majlis. Jadi mari kita bincangkan bersama-sama apakah persediaan kita perlu buat apabila kita mengadakan sesuatu majlis. Jadi dalam video tadi sudah ditunjukkan beberapa contoh yang perlu kita buat. Okey, baik. Cuba kita lihat perancangan hari jadi yang kita perlu buat di rumah. Jadi di sini timbul pelbagai persoalan dalam diri kita. Yang pertama, apa kita nak buat? Apa kita nak buat yang pertama? Okey, jadi ini soalan-soalan ni selalu timbul dalam kepala kita apabila kita ingin buat majlis. Yang kedua, bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak buat? Dan yang ketiga, apakah hiasan yang kita fikirkan nak buat? Kalau kita tengok dalam gambar ni, tengok hiasan di belakang ni, tengok hiasan di belakang. Ada tulis sambutan hari jadi di sana. Ini adalah contoh ya. Lepas itu, siapakah tetamu kita? Siapakah yang kita jemput? Adakah kawan kita saja? Ataupun kawan ibu bapa kita, saudara mara kita yang lain-lain, atau sesiapa saja yang kita ingin jemput. Lepas tu, apakah menu yang kita pertimbangkan untuk mengadakan majlis itu? Jadi semua ini kita perlu senaraikan. Apakah makanan yang sesuai? Lihat kepada tetamu kita,
adakah tetamu kita sesuai untuk makan ini, makan itu. Contohnya kalau orang Muslim, sudah semestinya menu pilihan kita mesti halal. Jadi kita perlu pertimbangkan semua perkara ini. Okay, lepas itu bila nak buat. Apabila kita nak buat sesuatu, kita mesti pertimbangkan tarikh, masa. Jadi semua ini perlu diambil kira supaya majlis kita jalan dengan lancar. Jadi perkara-perkara yang kita perlu ketahui melibatkan semua aspek yang kita balung dan bincang tadi ya. Di semua daripada aspek ini. Jadi semua ini perlu diambil kira sebelum kita mengadakan majlis hari jadi. Okay, baik. Ini adalah contoh. Contoh apabila kita ingin mengadakan hari jadi atau hari lahir. Okay, yang pertama, di sini dinyatakan perlunya letakkan tarikh. Tarikh. Bila contohnya di sini kita mengadakan sambutan hari lahir tanggal 31 Ogos 2018. Ini contoh. Ini contoh. Sekarang sudah 2021 tapi ini adalah contoh yang cikgu ambil dalam buku. Cikgu kongsikan dengan kamu di sini ya. Okey, kedua. Pada hari Khamis. Contohlah kan. Okey, kita mesti letakkan hari supaya orang tahu bila kita nak mengadakan. Lepas tu di sini kita tambah lagi masa. Masa kita boleh tambah kan. Okey, contohnya kita buat pukul 12 tengah hari. Supaya orang tetamu datang. Kalau kita tidak letakkan masa susah juga kan. Nanti kita adakan pukul 12 tengah hari, tetamu datang pukul 6 petang. Tengok majlis dah habis dah. Baru mereka datang. Makanan pun dah habis. Jadi masa kita perlu tetapkan. Okey, kos. Berapa kos yang kita jangkakan untuk mengadakan majlis ni. Okey, di sini contohnya kos anggaran 1,000. Jadi gunakan 1,000 ni untuk beli apa saja yang kita rasakan sesuai untuk membelanjakan semasa majlis tersebut. Contohnya kita beli perhiasan, kita beli makanan, kita beli apa-apa saja yang boleh digunakan untuk sambutan majlis tersebut. Okey, lepas tu kita letakkan tempat di mana kita perlu adakan. So kita perlu beritahu pelanggan kita atau tetamu kita. Okey, di sini dinyatakan tempat nombor 15 Jalan Damai 3, Ceras, Kuala Lumpur. Okey. Jadi jangan salah tempat pula. Jadi orang tercari-cari di mana rumah kita. Salah tempat, tak sampai-sampai pula ke rumah. Okey, seterusnya kita anggarkan tetamu kita berapa orang. Kenapa kita perlu anggarkan tetamu kita? Sebab kita sudah anggarkan menu-menu, jumlah menu yang kita beli itu. Takut bila kita anggaran kita tidak tepat, melebihi sasaran yang kita jemput, menu pun tidak mencukupi. Ini menimbulkan masalah lah. Jenuh pula kita nak mencari makanan ke pasar raya. Kalau pasar raya masih buka tak apa. Kalau pasar raya semua habis sudah stok makanan, susah lah. Kan? Macam mana kita nak bagi tetamu kita makan. Jadi kita mesti ada anggaran di sini ya, anggaran. Lepas tu tema kita boleh masukkan tema. Tema ni maksud dia pada hari kejadian itu apa pakaian yang kita nak pakai.
Adakah kita nak guna baju hijau, baju merah, baju biru, baju warna-warni, okey, topi apa yang kita nak guna kan. Lepas tu kostum apa nak pakai, ini dimasukkan dengan tema. Right. Lepas tu okey, kita boleh masukkan juga perhiasan. Okey, apa perhiasan yang kita rancang? Adakah kita menyediakan belon warna-warni sebagai perhiasan, ataupun kita gantung apa saja perhiasan yang menarik? Jadi ini semua dalam pertimbangan semasa membuat perancangan. Jadi apabila kita telah membuat perancangan ini, barulah kita boleh melaksanakan majlis tersebut. Right? Jadi ini adalah satu contoh bagaimana kita ingin membuat perancangan hari lahir ataupun hari jadi. Okay, baik. Jadi sebagai rumusan pelajaran kita hari ini, jadi banyak perancangan mesti dibuat apabila ingin membuat sambutan hari jadi. Jadi perancangan yang baik akan menjadikan majlis itu menarik dan berjalan dengan lancar. Jadi murid-murid sekalian, semestinya perancangan yang baik itu adalah hasil usaha yang telah kita buat, yang telah kita lakukan. Jadi apabila kita lakukan yang terbaik, sudah semestinya hasil dia akan menjadi baik. Right? Okay. Sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu sudah sediakan latihan di sini. Okay, di sini soalannya, apakah yang perlu difikirkan sebelum mengadakan majlis? Jadi kita sudah bincang kan? Okay. Di sini cikgu sudah bagi kata kunci. Yang pertama, tarikh. Bila kita nak buat. Kedua, boleh letak masa. Pukul apa kita nak buat. Sekarang ni kamu isi nombor 3 apa benda, nombor 4 apa benda nak buat, nombor 5 apa perancangan nak buat, nombor 6 kan. Jadi tadi kita sudah bincang sebelum ini. Kamu letak saja, tulis dalam buku latihan, lepas tu hantar ke cikgu. Baik, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dan semoga kamu faham dan jelas bagaimana kita merancang untuk mengadakan majlis kerajaan atau majlis sambutan hari jadi. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.